Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tonton dan puan, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik panas, info padu, info hangat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terdapat tangkapan yang mengejutkan hari ini, dan bagi saya ini pasti mengejutkan ramai. Mereka lah yang dipercayai, saya boleh katakan mereka lah pemimpin, menjadi contoh kepada orang ramai, tetapi mereka lah pula yang didakwa. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, mohon bantuan kiranya Anda untuk membantu channel ini. Untuk menekan butang like, Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara, dalam satu artikel yang panas dari Sinar Harian, 2 anggota polis didakwa merompak jutaan ringgit. 2 anggota polis yang bertugas di Bukit Aman, antara 4 individu didakwa di Mahkamah Session di sini pada Rabu atas pertuduhan merompak seorang lelaki membabitkan nilai jutaan ringgit di sebuah kondominium. Artikel dari Sinar Harian pada 28 Jun. 2 sarjan itu yaitu Ahmad Syarizan Ebi Rahman berumur 42 tahun dari bahagian Risikat Operasi Rekod Jenayah D4 dan Muhammad Syawal Cekman berumur 40 dari I9 Cawangan Khas serta Khairul Anwar Ahmad berumur 40 dan Muhammad Firdaus Zainal berumur 27 tahun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. 4 lelaki itu didakwa bersama-sama melakukan rompak berkumpulan ke atas Muhammad Syafiq Hazan Zulkifli yang berumur 25 tahun di Irama Wangsa Kondominium. Seksyen 10 Wangsa Maju pada 8.30 malam 25 Mei lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nizwan Abdul Latif berkata, pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan kerana kesalahan itu tidak boleh dijamin. Sekiranya mahkamah membenarkan jaminan, saya mencadangkan setiap tertuduh dijamin RM50,000 dengan seorang penjamin kerana ia membabitkan nilai rompakan jutaan ringgit, kata Nizwan. Bagi saya ini satu topik panas, satu lagi menjadi kejutan, terutamanya kepada kancah politik di negara, terutamanya kepada kepimpinan. Dan ini pasti satu lagi isu yang mengecewakan ramai. Mereka lah yang diberikan kepercayaan, yaitu polis, memegang jawatan sebagai polis, namun mereka lah juga yang terlibat dengan dakwaan merompak individu, malahan jumlah yang dirompak pula adalah jutaan ringgit. Dalam artikel ini lagi, Peguam Muhammad Yazer Azad Zainuddin yang mewakili 2 anggota polis itu memohon agar mahkamah membenarkan kedua-dua anak guamnya diikat jamin dengan jumlah yang rendah. Tertuduh pertama, yaitu Ahmad Syarizan, adalah anggota polis di 4 yang bertugas di Bukit Aman. Dia yang telah bercerai dan kini menanggung 4 anak telah berkhidmat dalam PDRM selama 16 tahun dan berpendapatan RM3.000 sebulan. Anak guam saya juga pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2009 dan 2018, katanya. Muhammad Yazir berkata Muhammad Syawal yang merupakan anggota polis bertugas di I9 Cawangan Khas menanggung 4 anak dan pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2021. Sementara itu, Peguam Muhammad Rohan, Muhammad Razi, mewakili 2 lagi tertuduh, memohon kedua-dua anak guamnya diikat jamin RM3.000. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM12.000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan kes pada 31 Julai. Bagi saya ini satu kejutan besar kepada terutamanya kepada kepimpinan politik di Malaysia pada hari ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama dia dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik menarik, isu
isu-isu hangat yang ada di Malaysia pada hari ini. Saudara-saudara, kancah politik di Malaysia digemparkan beberapa hari kebelakangan ini dengan nama Syed Saddiq ataupun Parti Muda. Setelah keputusan Muda untuk bertanding solo pada PRN akan datang, mencetuskan pelbagai spekulasi dari kepimpinan politik dari ramai orang. Ada yang kata Muda yang bertanding solo ibarat menempah kekalahan. Ada juga kata Muda yang bertanding solo tidak menjadi ancaman kepada PH ataupun mana-mana pihak. Jadi pada akhirnya saudara-saudara spekulasi demi spekulasi dan itu menjadikan nama Muda, nama Parti Muda yang dipimpin oleh Presiden parti tersebut yaitu Syed Saddiq menjadi salah satu isu yang disebut-sebut ramai orang kebelakangan ini. Nah pada akhirnya saudara-saudara, dalam satu artikel, sudah 7 bulan berkuasa, mengapa barisan kabinet belum isytiharkan harta? Dalam satu artikel dari biharian.com, dan ini dinyatakan oleh Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Presiden Muda, yaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sekali lagi menyelar barisan anggota kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sehingga kini belum mengisytiharkan harta. Umum juga mengetahui bahawa Muda yang memang mahu menyertai Pakatan Harapan. Namun, belum lagi ada jawapan yang diberikan oleh Pakatan Harapan. Nah, pada akhirnya untuk PRN pada masa akan datang ini, Muda mengambil keputusan untuk bertanding solo. Dan adakah kita dapat lihat bahawa sokongan Muda kepada kerajaan semakin luntur? Adakah Muda akan benar-benar keluar dari kerajaan, menarik sokongan? Jadi saudara-saudara, menerusi Twitter, ahli Parlimen Muar itu Syed Saddiq mempersoalkan perkara itu, memandangkan sudah 7 bulan kerajaan perpaduan ditubuhkan untuk menerajui kepimpinan negara. Saya tanya soalan mudah, sudah 7 bulan berkuasa, mengapa barisan kabinet belum isytiharkan harta? Ini mengenai tadbir urus kerajaan yang baik. #politik baru. Iya, pengisytiharan harta sudah menjadi amalan sejak 2018. Malah dikongsi secara terbuka melalui laman web SPRM. Katanya, what next? Syed Saddiq itu menjawab ucapan seorang pengguna Twitter yang mendakwa beliau sebagai meroyan serta dituduh bertindak atas arahan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Jadi adakah tindakan Muda untuk bertanding solo adalah atas arahan Tun Mahathir? Nah, itu pun menjadi persoalan juga. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Syed Saddiq pula menyelar barisan kabinet kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sehingga kini belum lagi mengisytiharkan harta walaupun sudah 7 bulan kerajaan perpaduan ditubuhkan. Dalam artikel ini lagi, ketika sidang media, Syed Saddiq turut mengulas isu sama dengan berkata, pengisytiharan harta cara yang baik untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam kalangan menteri. Melalui ucapan yang sama, Syed Saddiq turut mempersoalkan mengapa dasar berkaitan pengisytiharan harta itu dihentikan. Mengapa berhentikan dasar ini? Apa yang perlu disembunyikan? Tapi kita juga tahu bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengumumkan ataupun mengisytiharkan harta beliau sejak sebelum menjadi Perdana Menteri lagi. Pada 2018, Mahathir selaku Perdana Menteri ketika itu memaklumkan semua anggota pentadbiran, termasuk menteri, timbalan menteri dan setiausaha politik, dikehendaki mengisytihar harta masing-masing kepada Perdana Menteri. Ketika mengumumkan langkah itu, Mahathir berkata, maklumat diterimanya tidak akan disembunyikan, sebaliknya akan turut disampaikan kepada agensi bertanggung jawab berkenaan pencegahan rasuah. Sejak beberapa hari lalu, Muda menarik perhatian dalam kancah politik negara apabila mengumumkan akan bertanding solo dalam PRN. Selepas dituduh tergesa-gesa dalam membuat keputusan itu, selain dikatakan tidak mahu bekerja sama dengan Anwar, Presiden Muda membalas bahawa parti itu disisihkan dan diperlekeh selepas 3 surat dihantar untuk bertemu PH tidak dilayan Setiausaha Agungnya Datuk Seri. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tonton dan puan, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik panas, info padu, info hangat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terdapat tangkapan yang mengejutkan hari ini, dan bagi saya ini pasti mengejutkan ramai. Mereka lah yang dipercayai, saya boleh katakan mereka lah pemimpin, menjadi contoh kepada orang ramai, tetapi mereka lah pula yang didakwa. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, mohon bantuan kiranya Anda untuk membantu channel ini. Untuk menekan butang like, Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara, dalam satu artikel yang panas dari Sinar Harian, 2 anggota polis didakwa merompak jutaan ringgit. 2 anggota polis yang bertugas di Bukit Aman, antara 4 individu didakwa di Mahkamah Session di sini pada Rabu atas pertuduhan merompak seorang lelaki membabitkan nilai jutaan ringgit di sebuah kondominium. Artikel dari Sinar Harian pada 28 Jun. 2 sarjan itu yaitu Ahmad Syarizan Ebi Rahman berumur 42 tahun dari bahagian Risikat Operasi Rekod Jenayah D4 dan Muhammad Syawal Cekman berumur 40 dari I9 Cawangan Khas serta Khairul Anwar Ahmad berumur 40 dan Muhammad Firdaus Zainal berumur 27 tahun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. 4 lelaki itu didakwa bersama-sama melakukan rompak berkumpulan ke atas Muhammad Syafiq Hazan Zulkifli yang berumur 25 tahun di Irama Wangsa Kondominium. Section 10 Wangsa Maju pada 8.30 malam 25 Mei lepas. Pertuduhan mengikut Section 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nizwan Abdul Latif berkata, pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan kerana kesalahan itu tidak boleh dijamin. Sekiranya mahkamah membenarkan jaminan, saya mencadangkan setiap tertuduh dijamin RM50.000 dengan seorang penjamin kerana ia membabitkan nilai rompakan jutaan ringgit, kata Nizwan. Bagi saya ini satu topik panas, satu lagi menjadi kejutan, terutamanya kepada kancah politik di negara, terutamanya kepada kepimpinan. Dan ini pasti satu lagi isu yang mengecewakan ramai. Mereka lah yang diberikan kepercayaan, yaitu polis, memegang jawatan sebagai polis, namun mereka lah juga yang terlibat dengan dakwaan merompak individu, malahan jumlah yang dirompak pula adalah jutaan ringgit. Dalam artikel ini lagi, Peguam Muhammad Yazir Azad Zainuddin yang mewakili 2 anggota polis itu memohon agar mahkamah membenarkan kedua-dua anak guamnya diikat jamin dengan jumlah yang rendah. Tertuduh pertama, yaitu Ahmad Syarizan, adalah anggota polis di 4 yang bertugas di Bukit Aman. Dia yang telah bercerai dan kini menanggung 4 anak telah berkhidmat dalam PDRM selama 16 tahun dan berpendapatan RM3.000 sebulan. Anak guam saya juga pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2009 dan 2018, katanya. Muhammad Yazir berkata Muhammad Syawal, yang merupakan anggota polis bertugas di I9 Cawangan Khas menanggung 4 anak dan pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2021. Sementara itu, Peguam Muhammad Rohan, Muhammad Razi, mewakili 2 lagi tertuduh, memohon kedua-dua anak guamnya diikat jamin RM3.000. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM12.000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan kes pada 31 Julai. Bagi saya ini satu kejutan besar kepada terutamanya kepada kepimpinan politik di Malaysia pada hari ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama dia dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.